UMNO, United Malays National Organisation atau dalam bahasa Melayunya ialah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, adalah parti politik terbesar di Malaysia. UMNO juga merupakan pengasas dan tulang belakang Parti Barisan Nasional yang telah memerintah Malaysia sejak negara ini mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. UMNO dianggap sebagai parti penjaga nasionalisme Melayu atau Ketuanan Melayu di bawah pimpinan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, untuk berjuang mendukung cita-cita kebangsaan Melayu demi mengekalkan maruah dan martabat bangsa, agama dan negara, serta memperjuangkan hak-hak istimewa orang Melayu dan orang Bumiputera. Oleh itu, bertepatan dengan pemilihan UMNO 2013 yang membabitkan seramai 260 calon bagi Majlis Tertinggi UMNO dan sayap-sayap parti seperti Pergerakan Pemuda, Puteri dan Wanita UMNO yang layak bertanding pada pemilihan parti kali ini, sudah tentu suara dari akar umbi perlu diberi perhatian kerana pilihan mereka inilah yang menentukan hala tuju parti yang sebenar. Jadi kita cari calon yang terbaik. Kita pilih calon yang terbaik, boleh menampilkan perjuangan kita yang sebenarnya lah. Itulah tujuan kita supaya UMNO ni dapat bersatu semula dan harapan kita dapat berkuasa semula di dalam Negeri Selangor ni. Pandangan saya lah, kalau saya memandangkan calon tu yang betul-betul berjiwa UMNO dan berjiwa rakyat. Jadi itu yang kita nak pilih. Kita bukan mencari calon untuk kepentingan peribadi dan untuk kroni-kroni saja. Orang yang bertanggungjawab, tegas, boleh mendampingi masyarakat demi agama bangsa negara. Bagi kita ni wanita. Wanita dia kena lebih kepada kebajikan dan hak-hak orang Melayu, wanita dan sebenarnya agama lah yang lebihnya. Biasa wanita ni dia lebih pada keagamaan dan kebajikan pun penting juga ya. Kalau apa pun kita kena fikir juga ekonomi kita wanita ni, cara macam mana kita nak menaikkan lagi martabat wanita. Ciri-ciri pemimpin, kita nak orang tu biar rajin kerja. Lepas tu biar dia ada sikap terbuka, dengar pandangan orang-orang bawah. Lepas tu kita nak kejujuran dia. Okey. Salah satu daripadanya kita kena memilih yang mendekati rakyat, masyarakat lah. Dan bertoleransi dengan kerja-kerja dan lagi daripada maknanya jiwa rakyat tu satu daripadanya, dan juga menegakkan Islam. Kita mestilah nak yang berkebolehan kan, baik daripada berwibawa cakap kan, yang memang berjiwa rakyat, dapat memikat hati rakyat semualah. Kita kalau boleh semua yang terbaik lah. Setiap pemimpin yang ada tu, pertama sekali dia mesti ada educated lah. Jadi dia boleh pergi ke mana-mana dunia, dia boleh kan. Lagi satu dia selalu ambil tahu hal-hal rakyat daripada akar umbi lah, hinggalah ke bawa perkara masalah rakyat bawa ke atas. Lagi satu dia mesti ada perancangan yang bagus. Kita boleh tengok lah membawa Malaysia ni lagi maju lah, macam tu lah. Ciri-ciri seorang pemimpin, saya nak orang yang bertanggungjawab, biar daripada atas sampai ke bawah, orang katakan. Lepas tu pada orang yang kurang macam dia prihatin atas bantuan apa-apa, kalau orang nak apa pun dia orang kata cepatlah orang kata dapat tindak balas kan. Satu tu Makcik rasa seorang pemimpin tu mesti dah tegas. Satu daripada tegas, pandai mengambil hati-hati orang yang di bawah dia punya jabatan di bawah tu, dan suka bercampur dengan orang-orang lain. Itu yang paling penting lah rasa makcik. Dan bersungguh-sungguh dalam jabatan ni. Okey, pada saya kalau untuk memimpin, ciri-ciri pemimpin lah. Dia mestilah seorang yang bijak ya. Kita cakap bijak di sini, dia bukannya pandai tapi dia bijak atau wisdom.
di mana dia kena mempunyai karisma atau kata aura yang tersendiri, di mana dia melihat sesuatu benda tu daripada sudut pandangan yang berbeza daripada orang lain. Jadi pada saya, kalau pemimpin itu, kalau nak katakan pandai, kita susah nak tafsirkan pandai, tetapi bagaimana kita untuk menangani siapa manusia yang lebih senang kita cakap, ini adalah melibatkan modal insan. Kerana kata orang, kita untuk mentadbir manusia ni bukannya macam kita mentadbir haiwan, satu masuk kandang semua ikut. Tapi manusia ni hari ni dia cakap lain, besok dia cakap lain. Jadi untuk memilih pemimpin, inilah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pemimpin tu. Dia boleh menangani masalah-masalah yang ada dengan sebaik-baiknya. Ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berterabur. Okey, bagi pendapat saya, ciri-ciri pemimpin UMNO lah, ciri-ciri pemimpin rakyat ke apa, adalah berdasarkan berlandaskan Islam, iaitu sidik, benar, amanah, fatanah, bijaksana, dan apa itulah yang berlandaskan Islam lah sekarang yang lebih baik kan. Yang paling penting amanah dan fatanah. Okey, ciri-ciri pemimpin yang perlu di dalam organisasi adalah untuk kepentingan bangsa dia, bukan kerana politik, bukan kerana untuk mengejar kekayaan, bukan untuk mengejar cita-cita sendiri-sendiri. Tetapi saya perlu dengar kat sini bahawa pemimpin yang perlu dipilih adalah pemimpin yang untuk menjaga kepentingan bangsa dia sendiri. Tak kira daripada kaum mana, untuk bangsa dia sendiri, untuk negara, dan whatever sekalipun. Jangan, saya tak suka sangat yang benda-benda yang penting untuk kerabat dia saya. Saya lebih suka kepada untuk bangsa dia sendiri, untuk menjaga kepentingan negara. Walaupun kita ni pelbagai kaum, kita kena jaga semua kepentingan. Walaupun dikatakan macam DAP, yang mengatakan orang Melayu ni rasis ke apa ke, saya tak suka. Sebab apa, kami pun sebagai saya punya calon saya, pemimpin saya, ada juga pengurusi kaum dia sendiri, jadi timbalan pengurusi dia, kaum bangsa lain. Sebab apa, dia orang suka secara pemimpin ni yang tidak pentingkan kemewahan. Walaupun susah, dia akan tolong juga dengan bangsa lain. Seperti pemimpin sekarang ni. Okey, seorang pemimpin ciri-ciri seorang pemimpin ni adalah satu, dia bertanggungjawab dengan apa yang kata dia perjuangkan. Okey, and then satu lagi, dia tidak bermuka-muka lah. Kalau kata dia dengan tetap pendirian dia, jadi macam dia tetap hati, and then dengan anak buah dia ke intas lah. Okey, bagi pendapat saya, untuk ciri-ciri seorang pemimpin yang paling penting adalah komunikasi. Yang mana daripada komunikasi akan lahirlah keterampilannya sebagai seorang pemimpin. Sebab jika dikira dewasa kini pun, jika kita tengok Perdana Menteri kita, daripada kepimpinan dia dan daripada keterampilan dan juga gaya komunikasi, dua hal yang diamalkan yang membentuk negara maju seperti Malaysia. Saya rasa untuk ciri-ciri kepimpinan ni perlu ada pada seseorang. Dia perlu tahu macam orang di bawah, tahu apa yang orang bawah nak, mesti berkomunikasi lah dengan mereka supaya apa yang mereka nak, diorang boleh tahu apa yang kita nak. Macam masalah-masalah semua. Untuk di Malaysia memang perlulah untuk adil semua. Kalau tak adil, nanti ada orang akan cakap, kenapa tak adil benda ni, macam tak berjaya lah seorang untuk menjadi pemimpin. Dia mesti dekat dengan rakyat. Maksudnya dia ambil tahu apa dia, macam dia pergi tengok sendiri keadaan rakyat tu macam mana. Lepas tu dia kena tegas tu, memang kena tegas lah. Memang tegas. Lepas tu dia kena jujur dengan setiap apa yang dia cakap, dengan apa yang dia janjikan. Dia kena pegang kata-kata dia. Pemimpin ni dia kena amanah, lepas tu dia kena bertanggungjawab, tegas kena ada juga, profesional, dan kena faham apa yang rakyat nak. Tak boleh nak ikut kata hati sendiri, ikut dia je. Tak boleh. Pemimpin sekarang ni kita sebab apa? Orang-orang Melayu pun sekarang dah berpecah belah. Yang berpecah belah ni bukan orang lain juga, orang UMNO. Kadang
orang UMNO yang tak puas hati kan. Atas puas hati atas sebab diri sendiri. Kebanyakan yang pengalaman saya yang saya tahu, orang UMNO ni keluar parti ni dia tak puas hati dengan kerajaan. Kadang-kadang dia ada kepentingan diri. Itu tak boleh. Hak-hak orang Melayu tu penting. Sebab kita majoriti Malaysia, penduduk Malaysia ni majoritinya orang Melayu. Orang Melayu kena perintah Malaysia. Perlembagaan tu perlu ada. Itu makcik suka. Lagi satu, dia mesti bersikap adil, jujur. Itu saja. Terima kasih. Sama. Hak orang Melayu dia diutamakan. Nampak sekarang pun yang lepas-lepas pun dia memang utamakan untuk orang Melayu kita. Biar ada segi apa pun kan, bantuan apa pun dia memang dia dulukan. Agama dia nampak ialah dia memang banyaklah keagamaan ataupun dia buat macam kursus-kursus agama ke apa-apa jualah. Itulah yang kita nampak lah kan. Itu mesti pentingnya. Pasal kita Melayu ni tanah Melayu. Bukan tanah lain. Nama tak nak sebut tak boleh kan. Mesti tanah Melayu, mesti Melayu. Mesti utamakan. Macam mana pun. Itu Bapak Makcik lah. Pasal apa kita pun tak nak lah Melayu hilang. Kita nanti cakap hilang. Nanti Melayu hilang di dunia. Itu kita adalah, saya sendiri kita adalah Parti UMNO. Parti UMNO iaitu memperjuangkan orang Melayu. Jadi kita mengatakan Melayu, dianya adalah Islam. Dan secara tak langsung kita memanglah memerlukan pemimpin yang dapat memperjuangkan orang Melayu, bangsa Melayu, agama Islam dan mempertahankan negara kita. Berkenaan dengan hak-hak orang Melayu dan Bumi Putra ni, saya rasa UMNO khususnya lah masih lagi tetap dengan perjuangan mempertahankan hak orang Melayu dan Bumi Putra. Bukan orang Melayu saja ya bagi saya, maksudnya hak orang Melayu dan Bumi Putra. Dan tidak juga kita mengenepikan kaum-kaum yang lain lah, seperti kaum Cina dan India. Tapi kita minta dari segi ini kita minta pemimpin UMNO dan juga pemimpin-pemimpin semualah di Malaysia ini supaya lebih matang lah ya. Kita mengikut komposisi kaum kan, kita tengok sepatutnya dari segi kekayaan ekonomi lah ya, sepatutnya kita pun cukup perlu balancekan lah supaya tidak jauh antara jurang suatu kaum itu yang tidak baik lah untuk negara kita. Okey, kalau hak Melayu cukup saya pantang kalau diusik. Terutama sekali pasal hal-hal ajaran Melayu, agama Islam, terutama di Shah Alam. Memang saya tak suka. Jadi pemimpin tu perlu apa dia? Jadi ciri seorang pemimpin tu dia perlulah perlu menjaga, mengawal benda ni. Sebab kalau tak dikawal benda ni akan menjadi hal. Saya percaya di Malaysia ni kita punya pemikiran terbuka. Tetapi jangan terlampau over sangat pasal benda-benda ni. Kalau hak Melayu memang saya akan pertahankan habis-habisan. Tak kira lah raja mana sekalipun, walaupun di Selangor, saya tetap pertahankan. Kalau bangsa lain untuk pertahankan dia punya, saya boleh bantu. Tapi tengok kepada keadaan. Okey, pemimpin perlu peka lah dengan perkara yang kita berkaitan dengan kesemuan orang Melayu. Okey, jadi benda tu bukan apa, sebab kita sekarang ni Melayu ni kita nampak macam diperlekeh-lekehkan. Jadi seorang pemimpin ni yang kata berbangsa Melayu, perlulah orang kata untuk mempertahankan jati diri dia yang orang Melayu. Okey, kepentingan itu memang tak boleh dinafikan sebab daripada situ ataupun daripada ciri-ciri seorang pemimpin, yang paling penting adalah keprihatinan di antara pemimpin dan juga rakyat secara tak langsung daripada segi hak Melayu ataupun mungkin daripada segi hak Islam di dalam negara kita memang perlu dititik beratkan. Sebab jika kita tahu sendiri pun Malaysia dan Islam memang dah disatukan dalam suatu tempat dan dalam satu pusat. Yang tu memang kenalah sebab itu memang ada dekat dalam kita punya perlembagaan kan. So memang itu memang kita kena utamakan. Apa yang itu? Maksudnya keutamaan orang Melayu tu. Semoga kumpulan suara dari akar umbul ini dapat membawa sejuta pengharapan dan beribu sinar baru bagi pemilihan UMNO kali ini.